Okey, Assalamualaikum. Kita sambung lagi kelas kita dalam bab 1 mengenai sel elektrolisis. Okey, kita pergi kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, kita pergi sedikitlah mengenai sejarah dia. Pada tahun 1834, Michael Faraday, ahli sains Inggeris, telah mengemukakan hukum Faraday. Beliau menamakan bahan kimia yang mengkonduksikan arus elektrik sebagai elektrolit dan yang tidak mengkonduksikan arus elektrik sebagai bukan elektrolit. Okey, satu elektrolit. Elektrolit ni dia mengkonduksikan atau mengalirkan arus elektrik. Kalau bukan elektrolit ni dia tak boleh memindahkan ataupun tidak boleh mengkonduksikan elektrolit. Okey, elektrolit ni dia adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, itu maksud bahan elektrolit. Okey, manakala bukan elektrolit ni pula bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan, baik dalam keadaan cecair ke dia, pepejal ke dia, dia memang tak boleh mengalirkan elektrik. Okey. Rajah 1.20 menunjukkan peta pokok bagi pengkelasan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. So, okey, satu bahan ni, okey, bahan dia terbahagi dua, satu elektrolit, satu bukan elektrolit. Elektrolit ni dia ada sebatian ion. Okey, ada yang elektrolit ni dia terdiri daripada sebatian ion. Dan kalau dalam bentuk pepejal, dia tidak mengkonduksikan elektrik. Ion dalam struktur kekisi ion adalah tidak bergerak bebas. Jadi bila mana dia tidak bergerak bebas, dia berada dalam struktur kekisi. Maksudnya dia melekat antara satu sama lain ni, dia tarikan yang amat kuat. Jadi dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Tetapi sekiranya sebatian ion tu dia leburkan atau larutan aqueous, ion ni pula dia berada dalam keadaan larutan aqueous, atau yang pepejal tadi yang tak konduksikan elektrik ni, kita leburkan dia. Jadi dia boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab apa? Sebab adanya ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Ada di antara bahan elektrolit ni, dia bukanlah sebatian ion, tapi dia dalam bentuk asid dan juga alkali. Okey, asid dan alkali pula dia terbahagi kepada dua, iaitu tanpa kehadiran air. Maksudnya dia tak ada air. Asid dalam bentuk powder ada, kan? Asid kita buang semua air dia, keringkan asid tu, dia dalam bentuk powder. Contohnya, kamu ambil limau ke asid, kita buang air dia, tarik keluar air dia, jadikan powder limau. Limau, serbuk limau tu kan. Serbuk limau, kalau jadi serbuk kan. Jadi serbuk-serbuk ni dia memang bahan elektrolit, dia boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi dalam keadaan powder, serbuk-serbuk ni dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab apa? Sebab tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Tetapi sekiranya asid dan alkali ni dengan kehadiran air. Jadi asid-asid ni bila mana dia berada dalam keadaan dengan kehadiran air, jadi dia larut dalam air. Asid dan alkali dia mengion dalam air, dia boleh konduksikan elektrik. Sebab apa? Adanya ion-ion yang bergerak bebas. Jadi di sini kita dapat tengok bahawa dengan kehadiran ion-ion yang bebaslah, maka sesuatu bahan tu boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Kita pergi pula kepada bukan elektrolit. Bukan elektrolit ni kebanyakannya adalah sebatian kovalen. So sebatian kovalen ni dia tidak mengkonduksikan elektrik. Sebab apa? Dia wujud sebagai molekul. Dan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Jadi antara dia pun ada tarikan kovalen, kan? Jadi dia tak ada ion-ion lah yang bergerak bebas, kan? Okey. Bolehkah anda mengenal pasti
Bahan elektrolit dan bahan bukan elektrolit. Cuba anda imbas kembali tentang kekondisian elektrik, sebatian ion dan sebatian kovalen yang dipelajari di tingkatan 4. Ingat lagi tak? Saya harap kamu dapat ingat lah ya. Okey, plumbum 2 bromida dan juga natrium klorida. Okey, natrium klorida ni contoh elektrolit dan merupakan sebatian ion. Manakala asetamida CH3CON nitrogen H2 dan juga glukosa iaitu gula, contoh bukan elektrolit dan merupakan sebatian kovalen. Jadi gula ni C6H12O6 ni adalah contoh ni adalah gula dia adalah contoh sebatian kovalen dan dia tidak mengalirkan elektrik. Kenapa? Nanti kita akan terangkan. Okey, penerangan mengenai plumbum bromida ni dan juga natrium klorida. Natrium klorida boleh mengkonduskan elektrik kerana terdapatnya ion-ion. Sebab apa? Ada ion sebenarnya. Okey, iaitu kalau kamu tengok natrium klorida ni, kalau kamu larutkan dalam air, jadi larutan aqueous, dia akan ada kandungan ion hidrogen, ion sodium, sodium natrium, ada ion OH kan. Jadi ion klorida pun ada. Jadi ini ion-ion inilah yang akan mengalirkan arus elektrik. Tapi apa jadi pada gula tadi C6H12O6 tu? Sebenarnya yang ni dia dah bentuk kovalen dan dia takkan mengion. Dia tidak akan mengion. Dia dalam bentuk kovalen. Jadi bila mana dia dalam bentuk kovalen, dia tak akan mengion. Jadi tidak ada ion-ion yang akan memindahkan cas. Sedangkan natrium klorida ni dia boleh mengkonduskan elektrik kerana terdapat apa? Ion-ion yang bergerak bebas. Dan ion-ion ni dia boleh membawa cas. Okey. Rajah 12.1 1.21 menunjukkan elektrolit di dalam leburan dan juga larutan aqueous mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Dia boleh bergerak bebas, ion-ion ni, menyebabkan dia boleh membawa cas-cas arus elektrik ni, kan? Jadi itu yang menyebabkan arus elektrik boleh mengalir. Okey. Bagaimana pula dengan asetamida? Glukosa tidak boleh mengkonduskan elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kerana wujud sebagai molekul dan tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi dia tak akan mengion Dia tak akan mengion ni pecah dua jadi cas positif semua, tak ada. Tak akan ada cas positif, cas negatif untuk glukosa ni. Sebab apa? Dia wujud dalam bentuk molekul. Dalam bentuk molekul. Sedangkan NaCl ni dia wujud sebagai apa dia? Larutan sebatian ion. Ion positif tambah dengan ion negatif bercantum jadi natrium klorida tu. Kan? Tapi kalau kovalen pula dia tidak ada campuran, tidak ada gabungan antara ion-ion ni, tak ada. Jadi dia wujud sebagai molekul dan dia tak akan mengion di dalam air ataupun larutan aqueous yang lain, dia tak. Jadi sebab tu tidak ada ion-ion yang bebas untuk memindahkan arus elektrik. Okey, jadi sekarang ni kita ada dua benda lah, iaitu satu elektrolit, satu konduktor. Seperti mana kamu faham? Bukankah konduktor tu bahan yang boleh mengalirkan elektrik? Betul. Habis tu besi tu dia tidak berada dalam keadaan larutan aqueous pun. Kenapa dia boleh jadi boleh mengalirkan elektrik? Itu persoalan yang mungkin akan terkeluar lah dalam fikiran kamu kan. Sebenarnya konduktor dan elektrolit ni dia adalah dua benda yang berbeza. Kan? Elektrolit ni sekarang ni kita cerita pasal elektrolit. Kan? Tapi kamu jangan keliru dengan konduktor. Okey, konduktor ni dia adalah bahan yang boleh konduksikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Ini konduktor. Contoh besi, batang besi tu, kan, dia boleh mengalirkan elektrik tapi dia tidak akan mengalami
perubahan kimia. Tidak akan ada bahan-bahan ataupun ion-ion di dalam besi itu akan hilang. Tak ada. Tapi elektrolit ni dia adalah bahan yang boleh konduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Diri dia tu sendiri, elektrolit tu nanti akan mengalami perubahan kimia. Sebab apa? Sebabnya dia akan memberikan elektron. Nanti kita akan lebih mendalam lah mengenai benda ni. Okey, bahan konduktor ni dia mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Dia tidak akan terurai. Besi dia boleh halurkan elektrik, tapi dia terurai tak? Dia tak terurai. Dia tetap dalam keadaan besi dia situ. Kalau batang besi tu batang besilah juga. Okey, kalau walau bagaimanapun, kalau elektrolit ni dia mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Contohnya, kamu tengok contoh di atas ni. Natrium klorida, dia akan terurai kepada cas natrium dan juga cas negatif klorida. Dia akan terurai dan dia akan terurai dan nanti kamu akan dapat tengok dia akan berlakunya perubahan dari segi klorida yang asal. Okey. Dapat mengalirkan arus konduktor ni dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bergerak bebas. Okey, elektron dia bergerak bebas. Tapi kalau elektrolit ni dia mengalirkan arus elektrik sebab apa? Sebab adanya ion-ion yang bergerak bebas. Sedikit pembetulan tadi, elektrolit ni kenapa dia boleh mengalirkan elektrik? Sebabnya bukannya ion bukannya elektron, sebabnya ion. Saya tersilap tadi. Sebabnya adanya ion-ion yang bergerak bebas. Tapi kalau untuk konduktor ni, dia adalah elektron yang bergerak bebas. Okey, kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Okey, bila mana besi dia dah panas, kan? Dia dah mengalirkan elektrik, lama-lama dia akan panas. Bila mana dia dah panas, kebolehan dia untuk mengalirkan elektrik itu semakin kurang. Okey, kekonduksian elektrik semakin bertambah bila suhu semakin meningkat. Sebab apa? Sebab ion-ion ni, contohnya PBr ni, okey, yang ni dia akan meleburkan suhu bila mana dia panaskan ni, dia akan meleburkan ion-ion plumbum bromida ni. Dia akan terpisah. Bila mana dia terpisah, lagi banyak cas plumbum dengan cas bromida akan dihasilkan. Maka banyaklah ion-ion yang akan mengalirkan arus elektrik. Sebab tu beza konduktor ni kalau makin panas makin kurang. Tapi kalau yang ini makin panas, makin banyak cas yang terhasil, makin meningkatlah kebolehan untuk mengaruskan elektrik. Okey. Contoh konduktor ialah logam dan juga grafit. Okey, dua-dua ni boleh mengalirkan elektrik. Okey, contoh elektrolit sebatian ion serta asid dan alkali. Okey, jadi contoh-contoh elektrolit ni apa dia? Contohnya sebatian ion, natrium klorida, kan? Dan juga asid dan juga alkali tu adalah contoh-contoh untuk sebatian untuk elektrolit. Okey, kita tengok pula mengenai elektrolisis sebatian lebur. Okey, maksudnya elektrolisis ialah proses penguraian. Jadi dia akan uraikan sebatian tu dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jadi apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit, ion-ion bergerak bebas. Anion, iaitu ion negatif, bergerak ke anode. Okey, jadi ion negatif, kamu kena ingat ion negatif, dia akan pergi ke anode. Jadi kalau macam ion positif pula, ion positif dia akan pergi ke kathode. Jadi kamu kena ingat bahawa apabila sesuatu elektrik tu dialirkan kepada sesuatu larutan aqueous, sebatian ion ke, ion tu dia akan mengurai.
Dia akan mengurai, membentuk ion-ionnya, ion positif dan negatif. Dan apa jadi? Ion negatif ni dia akan pergi ke anode. Manakala ion positif dia akan pergi ke kathode. Nak ingat, okey, ion negatif dia akan pergi ke anode. Kan? Yang positif ni dia akan pergi ke kathode, T tu. T, kamu ingat T ni, kamu ingat T ni. Okey, jadi ion positif dia akan pergi ke kathode. Ion negatif dia akan pergi ke anode. N tu. Sini negatif kan? N ni pula nak ejen negatif macam mana? N inner, G agar, T I F kan? Jadi kamu ingat N tu. Okey, jadi apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit, ion-ion bergerak bebas. Anion dia akan bergerak ke anode, mana cation ni dia akan bergerak ke kathode. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan anode dan kathode? Semasa proses elektrolisis dijalankan, tidak balas redox berlaku pada anode dan kathode. Jadi nanti kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan anode dan kathode.